watch the full video if you have to, but if you just look at the relevant parts, what is Mahathir saying? He is your friend. Kita nak guna DAP umpamanya nak dapat majoriti. Kalau saya tak guna DAP, kita tak akan dapat majoriti. So, apa yang Tun describe tadi tu, kalau dilihat dari segi political philosophy yang cynical, can be construed as Machiavellian. Matlamat menghalalkan cara. Sebab Tun kata matlamat tu okey, kita nak jatuhkan orang ni dan kita kerjasama dengan dia ni, matlamat menghalalkan cara kita buat. Kita salahkan Anwar apabila yang berlaku di masa dia jadi Perdana Menteri. Kerana dia bercakap dulu lain, sekarang lain. Saya konsisten. Dulu masa jadi Perdana Menteri, same stand. Tak jadi Perdana Menteri pun same stand. Tak ada berbeza. Tun, dengan penuh penghormatan buat saya sebagai anak anda, Tun kata tadi tak konsisten Datuk Seri Anwar. Tun, tapi itu juga salah satu kritikan orang tentang Tun. Tun pernah kata bahawa DAP ni tak elok lah, tapi bila nak menang kalahkan Barisan Nasional dan Datuk Najib pada 2018, DAP was okay. Dan Tun boleh berbaik. Malah Tun petition untuk pembebasan Datuk Seri Anwar selepas Tun jadi Perdana Menteri selepas 2018. Dan Tun nak bagi dia jadi Perdana Menteri. Dan Tun nak bagi dia jadi Perdana Menteri. Although that one kita boleh revise balik, tengok balik. Maksud saya lah, itu soal DAP, soal PKR. Dengan PAS pun Tun ada ketika Tun menganggap PAS ni bukan parti yang bagus untuk Malaysia. Tapi sekarang Tun boleh bersama dengan mereka. Jadi sebenarnya Tun kata Tun konsisten, tapi dalam hubungan Tun dengan parti-parti politik dan individu-individu politik, dia seolah-olah bergantung pada keadaan juga. So how do you explain that, sir? Kita tentukan matlamat. Kita nak capai sesuatu matlamat. Apabila kita berjuang, the enemy of your enemy is your friend. Kita nak guna DAP umpamanya nak dapat majoriti. Kalau saya tak guna DAP, kita tak akan dapat majoriti dan Najib akan terus jadi Perdana Menteri. Antara DAP dengan Najib, yang mana satu yang perlu kita singkirkan dan lawan? Sebab itu saya nak guna DAP. Dan saya sedar DAP juga nak guna saya, pasal DAP juga mempunyai matlamat yang sama, nak jatuhkan. Jadi kita guna itu. Bila kita nak buat sesuatu, janganlah kita kata, oh ini kawan kita, walaupun dia curi duit, tapi dia kawan kita. Tak, saya tak macam itu. Saya tengok matlamat. Dan untuk mencapai matlamat itu, apa strateginya? Strategi penting. Kalau kita tak tahu strategi, kita tak boleh berjaya. Kita kena tahu, dalam keadaan ini perlu dibuat. Dalam keadaan ini, kita tukar. Jadi, pada satu masa, saya perlu dapat DAP untuk jatuhkan Najib. Sekarang ini kita ada masalah dan saya dapati bahawa tak ada pilihan lain melainkan bekerjasama dengan PAS. Saya bekerjasama. Matlamat mereka juga sama. So, apa yang Tun describe tadi tu, kalau dilihat dari segi political philosophy yang cynical, can be construed as Machiavellian. Matlamat menghalalkan cara. Sebab Tun kata matlamat tu okey, kita nak jatuhkan orang ni dan kita kerjasama dengan dia ni lah. Matlamat menghalalkan cara kita buat. Ya, to a certain extent, you kena pegang kepada pendapat itu. Memang pun kalau kita nak capai sesuatu, kalau kita terikat dengan ikatan kita yang lama, kita tak akan berjaya. Sebab itu kita fikir, saya nak kalau jatuhkan UMNO, parti saya dulu. Kenapa? Pasal UMNO sudah jauh lari daripada perjuangan UMNO. Dipimpin oleh Najib. Untuk itu saya keluar daripada UMNO. Saya tak nak jadi ahli UMNO. Saya rasa kita semua terkedu sekejap sebab Tun telah menceritakan realiti politik yang orang selalu berbisik tapi jangan nak sebut depan. Ini Tun telah mengakui ini real politik lah. Jadi for the dum-dum parties and all the others who are his comrades, think, what is this person about? What is this old fox about?
he declares openly that he was not okay with DAP, but he became okay with DAP because to bring down Najib. So what is he saying? What he's literally saying is that I use DAP. It's okay for me to use DAP because DAP also use me. So therefore, it is for a common goal. Okay, so now, kalau maknanya once dia turunkan Najib, that means their coalition is no longer viable. They achieve their goal. Dia jatuhkan Najib. Najib dah masuk jail. So therefore, is it a wonder that Pakatan Harapan punya kerajaan dalam masa sekejap saja has been betrayed by Mahathir Mohiuddin through the Sheraton move? Because now DAP is no longer required. Mission accomplished. So therefore jatuhkan, try to form Muafakat Nasional or whatever. So build another one without DAP because DAP is an enemy. And in his own words, the enemy of my enemy is my friend. So therefore DAP bagi jadi friend kejap to defeat the bigger enemy. Once the enemy dah defeat, he goes after DAP. Nampak? So jadi this message particularly should go to the PAS yang dam-dam. PAS betul-betul nak remove Anwar for whatever reason, and percaya Mahathir konon on. Jadi sekarang ni, what is the difference PAS dengan Mahathir? Mahathir dulu label PAS kafir. Insiden Memali, under Mahathir punya tangan, berapa orang mati kena tembak orang PAS? Who defends? Ibrahim Libya punya time semua tu. Siapa talk about it now? Jadi as far as I'm concerned, if you have anything to do with Mahathir, Mohiuddin ke, Hadi Awang ke, realize lah apa sebenarnya Mahathir punya goal. Now he's just repeating the same formula. So now dia perlukan bersatu PAS. Pasal apa? Pasal pejuang dia tak laku, orang tak percaya dia dah. Dia bertani kat Langkawi pun hilang deposit. So he rides on the popularity of PAS, and PAS pun menghalalkan. PAS memang mengaku yang dia belagak seperti dia ni special officer Allah kan. Dia ada kuasa untuk mengampunkan. Dia boleh putihkan Mahathir. And so Mahathir sekarang ni dah jadi mata lah, dah jadi syekh kat PAS ni. So Mahathir now semua okay PAS to bring down Anwar and Madani government. Why? Pasal takut apa Anwar have on them, and takut Madani government now will sumbat them into the slammers. So therefore, apa goal dia? Kena jatuhkan. Jadi bila kena jatuhkan, pakai PAS. Now, katakanlah ditakdirkan Anwar Ibrahim jatuh, Madani government jatuh, they fall flat, they become government. What do you think will happen? Will that government stay as government? Mahathir dah tak perlu dah PAS. Because PAS kan lousy. Tapi PAS is the enemy of his enemy Anwar. Jadi dia pakai balik. So PAS pula punya turn akan jadi kuda tunggangan macam DAP dulu. Kuda tunggangan dia. Then bila interview lagi macam ni, katakan KJ ke siapa akan interview dia sekarang ni, masa tu dia kata, well, kita kena ikut apa kita punya mission lah, kita punya goal masa tu. Because PAS pun guna saya pun guna PAS. Kita nak achieve the common goal lah. Kena fikir cara macam itu. So whatever Khairi dengan Syahrir pun terkejut kata bagi Machiavellian lah apa semua. They have to say, because this is what he is. When he came to the studio, they got shocked. This is what we caught in. And literally Mahathir just stripped naked and showed all the dirtiest part, the dirtiest politics. And he halalkan apa pun. Bagi dia, he has to do whatever he has to do. Jadi sekarang ni, it puts to big question kan. Kenapa dia nak jatuhkan Anwar? Kenapa dia tak mau kerajaan Madani? Why? Why dia sokong sini, dia sokong sana? Why dia come up with Melayu, tanah Melayu, hak Melayu akan dihapuskan? Why? Again, for the goal, for a purpose. He has a purpose. So kalau ada heart-to-heart talk in the future, if he decides to be honest, he will say, I had to do it, I had to use, I kena guna Melayu. Because Melayu pun common goal. Walaupun Melayu ni haprak tak guna,
I kena use the sentiments Melayu ni to jatuhkan the common enemy. Because I need to bring down kerajaan Madani. Nampak tak? Jadi dia ni jenis akan guna sesiapa saja. Whoever yang go to perang, dia akan guna that person to go perang with him. And kalau anything were to go wrong, then dia akan bail. Tapi kalau berjaya, dah defeat the enemy yang dia nak defeat tu, he will betray balik orang-orang yang dia guna tu. Jadi, Melayu pun, sebagai Melayu, I pun tahu dah apa dia. Memang I dah nampak berdulu dah. Dia memang nak guna Melayu. Nak try guna Melayu. Yang kaya dia. Anak-anak dia yang billionaire. Melayu semua banyak miskin. Yang mana yang doing well memang tak sokong dia pun. Jadi Melayu-Melayu yang lemah semua fikir dia lah akan defend Melayu. No, Mahathir will just defend himself. Dia akan guna alasan untuk defend Melayu ni untuk menjana dia punya populariti yang dah tak seberapa tu dah. Dia nak try nak bagi jatuh government. Tapi sekarang susah lah. Madani government dah 2/3 majority. Dia tak nak buat macam mana dah. And his hour is going to be up. Police investigate apa semua. Tunggulah. Agong baru masuk. Agong Johor masuk. Berani buka mulut lagi lah. Buka mulut lagi. Agong will just pick up the phone. Call Anwar. And he's going to tell Anwar, do your job. Anwar will pick up the phone. Cakap dengan Saifuddin. And after that, you will see lah how the police and all the enforcement will just spring into action. And orang tua ni tak ada, in no time, will get into trouble lah. Then, dia akan ada narrative baru dia. Orang buat naya kat dia. Dia pasal dia nak defend Melayu. Macam dia akan guna Melayu, dia akan guna PAS, dia akan guna... Masuk ni, kalau ditakdirkan perlu, kalau dia boleh guna balik DAP for some other agenda, he will use balik. Dia ni memang tak malu, muka kulit tebal. He will just use whoever he is, and therefore, yang I persalahkan are the idiots who allow him to be used. So, kalau dah kena pakai sekali, tak apalah, tak tahu. Kalau kena pakai 2 kali, itu lembu. Jadi, kalau you lembu, you deserve to kena sembelih. Enough said. If anything in this video resonated with you, be sure to like it, share it with your friends, leave a comment. And as always, don't forget to subscribe.